Yeremia bab 46. Firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia mengenai bangsa-bangsa, mengenai Mesir. Dalam hal pasukan Raja Mesir, Firaun Neko di tepi sungai Efrat di Karkemis, yang dikalahkan oleh Raja Babel Nebukadnezar pada tahun keempat zaman pemerintahan Raja Yehuda, Yoyakim anak Yosia. Siapkanlah perisai kecil dan perisai besar, majulah untuk berperang. Pasanglah kuda dan naiklah, wahai pasukan berkuda. Aturlah kedudukanmu sambil memakai ketopong. Kilatkanlah tombak, kenakanlah baju zirah. Mengapakah aku melihatnya? Mereka ketakutan, mereka mundur. Para kesatria mereka dikalahkan dan lari kucar-kacir tanpa menoleh. Kegentaran dari segala jurusan. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang tangkas tidak dapat melarikan diri, kesatria tidak dapat menyelamatkan diri. Di sebelah utara, di tepi sungai Efrat, mereka tersandung lalu jatuh. Siapakah yang meluap seperti sungai Nil ini, yang airnya deras bergelora seperti sungai-sungai? Mesir meluap seperti sungai Nil, airnya deras bergelora seperti sungai-sungai. Dia berkata, aku hendak meluap meliputi bumi, aku hendak membinasakan kota dan penduduknya. Majulah, wahai segala kuda, berpaculah, wahai segala rata. Biarlah para kesatria keluar, orang Kush dan orang Put yang memegang perisai, orang Lydia yang memegang dan melenturkan busur. Itulah hari Tuhan, Allah alam semesta, hari pembalasan untuk menuntut balas kepada lawan-lawannya. Pedang akan makan sampai kenyang dan akan puas minum darah mereka. Kerana Tuhan, Allah alam semesta, mengadakan upacara korban di tanah utara, di tepi sungai Efrat. Pergilah ke Gilead dan ambillah balsam, wahai perawan, putri Mesir. Sia-sia kau guna banyak ubat, tidak ada kesembuhan bagimu. Bangsa-bangsa telah mendengar tentang aibmu, bumi telah penuh dengan jeritanmu. Kesatria yang satu tersandung pada kesatria yang lain, kedua-duanya jatuh bersama-sama. Firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia mengenai kedatangan Nebukadnezar, Raja Babel, untuk menyerang tanah Mesir. Beritahukanlah di Mesir, dan kabarkanlah di Migdol, kabarkanlah di Memphis dan di Tapanes. Katakanlah, aturlah kedudukanmu dan bersiaplah, kerana pedang memakan habis sekelilingmu. Mengapakah tumbang orangmu yang perkasa? Mereka tidak dapat bertahan, kerana Tuhan mengusir mereka. Dia membuat ramai orang tersandung, bahkan jatuh, seorang menimpa yang lain. Kata mereka, mari kita kembali kepada bangsa kita dan ke negeri kelahiran kita untuk menghindari pedang yang mengamuk ini. Di sana mereka berseru, Firaun, Raja Mesir, hanya tukang ribut sahaja. Dia membiarkan kesempatan berlalu begitu sahaja. Demi aku yang hidup. Demikianlah firman Sang Raja yang bernama Tuhan alam semesta. Sungguh, seperti Tabor di antara gunung dan seperti Karmel di tepi laut, demikianlah dia akan datang. Kemaslah barang-barangmu untuk diangkut ke tempat pembuangan, wahai penduduk, wahai putri Mesir, kerana Memphis akan menjadi tandus dan akan dibakar sehingga tidak berpenduduk lagi. Mesir itu lembu betina muda yang sangat elok, tetapi lalat pikat dari sebelah utara mendatanginya. Juga tentera upahan di tengah-tengahnya seperti anak lembu tambun. Mereka pun berpaling lalu melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan, kerana hari kemalangan mendatangi mereka, yaitu masa penghukuman mereka. Bunyinya seperti ular melata ketika mereka maju dengan pasukan mereka. Mereka mendatangi dia dengan kapak, seperti penebang pokok. Mereka akan menebang hutannya. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun hutan itu tidak dapat diterobos, mereka lebih banyak daripada belalang.
tidak terhitung jumlahnya. Putri Mesir akan malu, dia akan diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. Tuhan alam semesta, Allah Israel berfirman, Sesungguhnya, aku akan menjatuhkan hukuman atas dewa Amon dari Tebe, atas Firaun, atas Mesir, atas dewa-dewanya, dan atas raja-rajanya, atas Firaun dan atas orang yang bergantung kepadanya. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang yang mengancam nyawa mereka, yaitu ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ke dalam tangan para pegawainya. Tetapi kemudian negeri itu akan didiami seperti pada zaman dahulu. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut, wahai hambaku Yakub. Jangan kecut hati, wahai Israel. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan engkau dari tempat yang jauh, dan keturunanmu dari negeri tempat mereka ditawan. Yakub akan kembali dan hidup tenang, aman tanpa ada yang mengusik. Jangan takut, wahai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Kerana aku menyertai engkau, aku akan memusnahkan segala bangsa tempat aku menghalau engkau. Tetapi aku tidak akan memusnahkan engkau. Meski demikian, aku akan menghukum engkau dengan adil, dan tidak akan begitu sahaja membebaskan engkau daripada hukuman. Yeremia bab 47. Firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Firaun mengalahkan Gaza. Beginilah firman Tuhan. Lihat, air meluap dari utara menjadi sungai yang menghanyutkan, meliputi negeri dan segala isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan menjerit dan seluruh penduduk negeri akan meraung-raung mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar deru rata-ratanya, gemuruh roda-rodanya. Ayah tidak berani menoleh ke belakang kepada anak mereka, semangat mereka patah, kerana waktunya telah tiba untuk membinasakan semua orang Filistin dan untuk melenyapkan semua penolong yang masih tinggal di Tirus dan Sidon. Sesungguhnya Tuhan akan membinasakan orang Filistin, Sakibaki orang pulau Kaftor. Gaza menjadi gondol, Askelon dimusnahkan. Wahai orang yang tersisa di lembahnya, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Ah, pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah ke dalam sarungmu, tenanglah dan diamlah. Bagaimanakah dia dapat berhenti, sedangkan Tuhan telah memberinya perintah? Ke Askelon dan ke tepi laut, kesanalah dia menetapkannya. Yeremia bab 48. Mengenai Moab, beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel. Malangnya Nebo, kerana kota itu dirosakkan. Kiryataim malu dan direbut. Kota benteng itu malu dan dihancurkan. Kemasyuran Moab tidak ada lagi. Di Hesbon orang merancang malapetaka untuk menentangnya. Mari kita lenyapkannya, sehingga ia tidak lagi menjadi sebuah bangsa. Juga engkau, wahai Medmen, akan dibisukan. Engkau akan dikejar pedang. Dari Horonaim terdengar bunyi teriakan, kemusnahan dan kehancuran besar. Moab dihancurkan, kanak-kanaknya menjerit-jerit. Sungguh, orang mendaki tanjakan Luhit sambil terus menangis. Dan di lereng Horonaim terdengar teriakan yang menyesakkan kerana kehancuran. Larilah, selamatkanlah diri, jadilah seperti semak di gurun. Kerana engkau bergantung pada perbuatanmu dan hartamu, maka engkau pun akan direbut. Kamos akan diangkut ke tempat pembuangan dengan para pemuka agama dan pembesarnya sekaligus. Si pembinasa akan datang ke segala kota, tidak ada kota yang akan terselamat. Lembah akan binasa, tanah datar akan musnah, kerana Tuhan telah berfirman. Berikanlah sayap kepada Moab, supaya dia terbang pergi.
Kota-kotanya akan menjadi sunyi, tidak ada yang tinggal di dalamnya. Terkutuklah orang yang lalai dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Terkutuklah orang yang menahan pedangnya daripada penumpahan darah. Moab hidup aman sejak masa mudanya. Ia hidup tenang di atas endapan anggurnya. Belum pernah ia dituangkan daripada sebuah bejana kepada bejana yang lain, dan belum pernah dia diangkut ke tempat pembuangan. Oleh sebab itu cita rasanya tetap padanya, dan baunya tidak berubah. Maka sesungguhnya waktunya akan datang, Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengutus kepadanya orang yang akan menuangkannya, mengosongkan bejana-bejananya, dan memecahkan buyung-buyungnya. Moab akan malu kerana Kamos, sebagaimana keturunan kaum Israel malu kerana Betel, tempat mereka bergantung. Bagaimana engkau boleh berkata, kami ini kesatria, orang yang gagah perkasa untuk berperang. Moab rosak dan kota-kotanya dimasuki orang. Pemudanya yang terpilih telah rebah untuk dibantai. Demikianlah firman Sang Raja yang bernama Tuhan alam semesta. Bencana Moab sudah hampir tiba, kesusahannya datang begitu cepat. Ratapilah ia, wahai semua yang ada di sekelilingnya, wahai semua yang mengenal namanya. Katakanlah, betapa tampuk kekuasaan itu patah, tongkat kemuliaan itu. Turunlah daripada kemuliaanmu, duduklah di tanah yang gersang, wahai penduduk, wahai putri Dibon. Kerana pembinasa Moab maju mendatangi engkau, memusnahkan kubu-kubumu. Berdirilah di tepi jalan dan tengoklah, wahai penduduk Aroer. Bertanyalah kepada lelaki yang melarikan diri dan kepada perempuan yang menyelamatkan diri. Katakanlah, apakah yang telah terjadi? Moab malu kerana ia dihancurkan. Meraung-raunglah dan berteriaklah. Uar-uarkanlah di Arnon bahawa Moab telah dimusnahkan. Penghukuman telah berlaku di atas tanah datar, atas Holon, Yahas, Mefaat, Dibon, Nebo, Bet Diblataim, Kiryataim, Bet Kamul, Bet Meon, Keriot, Bozra, dan segala kota di tanah Moab, baik yang jauh maupun yang dekat. Kejayaan Moab dikerat, kekuasaannya patah. Demikianlah firman Tuhan. Buatlah ia mabuk, kerana ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Moab akan berkubang dalam muntahnya, ia juga akan menjadi bahan tertawaan orang. Bukankah Israel menjadi bahan ketawamu? Adakah dia ditawan antara pencuri sehingga engkau menggeleng-gelengkan kepala setiap kali engkau membicarakannya? Tinggalkanlah kota-kotamu dan berdiamlah di bukit batu, wahai penduduk Moab. Jadilah seperti burung merpati yang bersarang di sisi mulut gua. Kami telah mendengar tentang kebongkakan Moab. Ia memang sangat sombong tentang keangkuhannya dan kebongkakannya, kesombongannya dan tinggi hatinya. Aku tahu akan kegeramannya. Demikianlah firman Tuhan. Bualannya itu tidak benar, tindakannya pun tidak benar. Oleh sebab itu, aku akan meratap kerana Moab. Aku akan berteriak kerana seluruh Moab. Orang akan merintih kerana orang Kir-Heres. Melebihi tangisan Yaizer, aku akan menangisi engkau, wahai pokok anggur Sibma. Carang-carangmu melintasi laut, mencapai laut Yaizer. Tetapi si pembinasa melanda buah-buah musim panasmu dan penuaian buah anggurmu. Kesukaan dan kegembiraan telah hilang dari ladang yang subur, serta dari tanah Moab. Aku menyingkirkan anggur dari tempat pemerasan. Tidak ada lagi yang mengirik dengan sorak-sorai kegembiraan. Sorak-sorai bukanlah lagi sorak-sorai kegembiraan. Dari Hesbon sampai ke Eliale, dan ke Yahas suara jeritan terdengar. Juga dari Zoar,
sampai ke Horonaim dan Eglat Selisia. Sungguh, air di Nimrim pun menjadi kering. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan orang di Moab yang mempersembahkan korban di bukit pemujaan dan yang membakar dupa kepada Tuhan mereka. Oleh sebab itu, hatiku bersenandung seperti seruling kerana Moab. Hatiku bersenandung seperti seruling kerana orang Kir-Heres. Kekayaan yang diperoleh mereka sudah hilang. Sungguh, setiap kepala digondolkan dan setiap janggut dicukur. Pada setiap tangan ada torehan dan pada setiap pinggang ada kain perkabungan. Di atas setiap bumbung rumah Moab dan di tempat-tempat umumnya ada ratapan belaka. Kerana aku telah memecahkan Moab seperti barang yang tidak diinginkan orang. Demikianlah firman Tuhan. Betapa dia hancur dan meraung-raung. Betapa Moab membalikkan badan dengan malu. Moab menjadi bahan tertawaan dan kengerian bagi semua yang ada di sekelilingnya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, dia akan terbang cepat seperti burung Raja Wali dan mengembangkan sayapnya atas Moab. Keriot direbut, kubu-kubu pertahanan diduduki. Pada waktu itu, hati kesatria Moab akan seperti hati perempuan yang sedang sakit bersalin. Moab akan dimusnahkan sehingga tidak menjadi sebuah bangsa lagi, kerana ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Kengerian, lubang jebakan, dan perangkap menantimu, wahai penduduk Moab. Demikianlah firman Tuhan. Sesiapa yang lari menghindari kengerian itu akan terperosok ke dalam lubang jebakan. Sesiapa naik dari dalam lubang jebakan akan terkena perangkap. Kerana aku akan mendatangkan tahun penghukuman atasnya, ia atas Moab. Demikianlah firman Tuhan. Di bawah naungan Hesbon, orang pelarian berhenti tanpa daya. Kerana api keluar dari Hesbon dan nyala api dari tengah-tengah Sihon. Lalu melahap pelipis Moab dan ubun-ubun orang yang berbuat gempar. Malangnya engkau, wahai Moab, binasalah umat Kamos. Anak lelakimu dibawa tertawan dan anak perempuanmu menjadi tawanan. Namun demikian, aku akan memulihkan keadaan Moab pada kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sinilah penghukuman ke atas Moab.